saya masa tu, masa tengah terang tu, saya rasa macam dahaganya, ya Allah, dahaga sangat-sangat. Lepas tu saya minta kat nurse, nurse boleh tak saya nak air sikit. Hai semua, Assalamualaikum. Alhamdulillah saya rajin lagi nak record video. Dan untuk video saya kali ni, saya nak cerita dekat korang semua pasal pengalaman saya bersalin anak sulung dekat hospital kerajaan. Sebelum saya start, saya nak bagi tahu dulu yang pengalaman bersalin untuk semua ibu tu lain-lain. So macam ni cerita saya. So mungkin kalau saya nampak over sikit macam alah aku bersalin 3, dia ni over je. Sorry lah, tapi biasalah nak sulung kan. Hospital yang saya bersalin ni hospital daerah je, hospital Macang, Kelantan, sebab saya orang Kelantan. Lepas tu biasanya kalau anak sulung dan ada komplikasi apa-apa, kena beranak dekat hospital besar sikit lah, macam hospital Kota Baru tak pun hospital Kuala Krai. Tapi Alhamdulillah saya tak ada komplikasi apa-apa, baby pun okey. Saya boleh proceed bersalin dekat hospital daerah biasa je. Saya bersalin Julai lepas, masa tu COVID lagi. Sebelum bersalin tu saya balik 2 minggu awal daripada tarikh due. Jadi saya ambil cuti 2 minggu awal. Saya start cuti maternity 2 minggu awal, lepas tu terus balik Kelantan lah. So saya balik pada minggu 38. Kiranya saya sambung check up yang last dekat Kelantan lah. Bila dah dekat-dekat nak bersalin, kan kita kena pergi check up seminggu sekali. Lepas tu masa minggu ke-39, nurse masa tu dia dah tiap-tiap kali check up, dia akan bagi tahu kat kita, okey ni tanda-tanda bersalin. Tanda-tanda bersalin apa? Turun darah, lepas tu contraction, lepas tu apa? Pecah ketuban. Kalau ada kalau ada tanda ni salah satu, kena pergi hospital cepat-cepat. So saya masa 39 minggu tu saya tak ada lagi tanda-tanda. Salah satu tanda-tanda yang nurse terangkan tu saya tak rasa pun lagi. Masa tu macam suat cakap lah, sebab kita tak nak lah overdue kan. Kalau overdue nanti nak kena induce lah, macam-macam lah dengan cerita apa benda semua. Last time check up tu, doktor bagi tahu saya, pergi jumpa doktor lah. Doktor dah bagi tahu saya kalau saya dah sampai due and then saya tak bersalin lagi, kita akan datang check semula air ketuban banyak lagi ke tak. Kalau air ketuban banyak lagi, kita akan doktor akan bagi lagi seminggu macam tu sebelum induce. Masa tu boleh doa je lah supaya baby keluar pun macam tak ada nak kena induce ke apa. Ikhtiar saya untuk cepatkan proses bersalin tu, orang kata nak cepat buka jalan lah. Jalan banyak, lepas tu jalan itik masa mandi, minum air kelapa, makan bendi. Tu je lah amalan yang saya cuba, saya try. Disebabkan 39 minggu tu saya tak tunjuk lagi tanda-tanda, sebarang tanda-tanda nak bersalin. Mestilah kita risau sebab sampai saya yang kat Kelantan tu, nurse kita kena selalu follow up tau. Kalau kita check up tempat lain, kita bersalin tempat lain, nurse dekat tempat kita check up tu akan selalu follow up, tanya kita dah bersalin belum. So nurse yang dekat Penang tu, dia macam ada kerap kali jugalah call saya, Afika, you tak bersalin lagi ke? Kita pula yang jadi macam, aku sepatutnya dah kena bersalin ke? Kenapa aku tak bersalin lagi kan? Lepas tu masuk 39 minggu tu macam tak boleh tipu lah. Memang saya risau pun sebenarnya, sebab saya kalau boleh tak nak lah kena induce ke apa-apa ke, orang cakap sakit kan apa semua. So adalah buat semayang hajat macam tu. Lepas tu ada ibu saya ada pergi buat minyak selusur. Saya tak tahulah minyak ni macam mana sebenarnya. Saya bukanlah tak percaya, tapi saya okey je kalau dah tu ikhtiarnya. Saya okey je apa-apa asalkan kita ikhtiar kan. So minyak selusur tu dia macam, saya tak tahulah kalau minyak selusur ada version lain pula ke, tapi yang saya dapat ni, yang saya guna ni, minyak selusur ni, dia cuma saya sapu kat perut, saya sentiasa sapu kat perut minyak kelapa. So minyak kelapa tu ibu saya bawa pergi jumpa orang ni, macam
orang-orang alim macam ni kot. Dia baca-baca doa macam tu je. So dia tak ada tambah apa-apa pun dekat minyak tu. So saya diberitahu yang macam okey, ibu balik dengan minyak kelapa saya tu balik. Ibu cakap okey, sapu minyak ni macam biasa je. Lepas tu nanti bila dah warded, bila dah sakit perut rasa nak bersalin tu, minum sikit minyak kelapa tu. Tu je yang ibu pesan. So saya macam okey, tak apalah, at least kita ikhtiar juga kan. Lepas saya sapu minyak selusur tu, esoknya tu saya keluar darah tau sikit. Keluar darah macam darah period last macam tu. Macam coklat-coklat macam tu kan. Tapi ibu saya cakap macam sebab saya tak ada sakit perut lagi. So macam kita orang, saya pun berani juga masa tu. Saya macam hold lah kejap, tunggu sakit perut dulu baru pergi. Tengah malam tu saya tiba-tiba, masa ni lagi 2 hari. Lagi 2 hari saya nak due. Orang tua-tua cakap lah kalau kalau dah start pagi berembun macam tu, masa tu lah orang-orang nak bersalin ni sakit perut tau. Tu saya tak tahu juga betul ke tak. Tapi yang saya start sakit-sakit perut tu memang tengah-tengah pagi lah. Saya start sakit perut masa tu pukul 2.30 pagi. 2.30 pagi saya sakit perut. Lepas tu macam dia tak adalah kerak sangat contraction tu masa tu. Tapi saya dah start sakit perut. Dia sakit perut dia macam senggugut tau. Dia masa tu jalan pun tak boleh. Nak duduk pun rasa tak kena. Tapi dia taklah macam gap contraction tu macam taklah rapat sangat. So macam okay, tak apalah. Lepas tu tapi disebabkan saya dah keluar darah sikit, so macam risau lah juga kan. Risau juga. So saya ajaklah adik pergi juga hospital. Masa tu 3.30 pagi macam tu. Cek bukaan, tak ada bukaan lagi. Lepas tu masa tu kan macam diorang kan, masa tu kan COVID lagi. Lepas tu hospital Machang tu memang hospital untuk orang-orang COVID. Dia buka untuk hospital, dia buka untuk kes bersalin dengan emergency je. Apa-apa warded lain semua dia hantar pergi hospital lain. So saya rasa mungkin masa tu dia nak minimumkan warded orang kot. So saya macam dia minta balik dululah sebab jalan pun tak buka lagi. Lepas tu okay, tak apalah, so saya balik dulu. Esoknya tu darah keluar lagi, still sama macam coklat-coklat tu juga. Hari yang sepatutnya saya due, pagi tu saya sakit perut. Dalam 2.30 pagi juga saya sakit perut. Tapi sakit dia tu dia macam pun sama sakit, macam sakit senggugut. Tapi kali ni kan dia macam saya dah tak boleh nak baring. Dia macam baring pun dia macam sakit perut. Saya berjalan pun sakit perut. Saya duduk pun sakit perut. Saya buat apa pun saya macam sakit perut. Lepas tu kita apa pergi check, pergilah hospital lagi sekali. Pergi hospital lagi sekali, check ada masa tu pukul 4 pagi. 4 pagi masa tu 1 cm bukaan. So dia pun tahanlah saya masuk ward. So kena tunggu je lah sampai bukaan tu besar sikit kan. Saya rasa ward bersalin tu macam tak ada orang. Tapi saya kata tambahan, tak tahulah macam, tak tahulah kalau ibu-ibu mengandung lain duduk diam-diam je dekat diorang punya queue, dekat diorang punya kawasan katil, tak tahulah. Tapi saya kata tambahan. Lepas tu so daripada 4 pagi tu sampailah subuh, sakit dia tu memang sakit dia tu memang continuous dan memang sakit lah cerita dia. Masa tu nak tidur tak boleh, saya mengantuk tau sebab dah 2 hari dah pergi hospital 2.30 pagi. Maksudnya tak tidur sangat lah kan. Memang mengantuk tapi sakit perut, tapi dia macam tersenggut-senggut. Mengantuk tapi sakit perut sangat. Masa tu baring tak kena, jalan tak kena, duduk tak kena, buat apa pun tak kena lah. Subuh tu saya ingat saya nak solat masa tu. Tapi sakit perut dia memang sangat-sangat sakit. Tu saya pergi jumpa nurse dulu. Saya cakap saya sakit perut sangat-sangat dah ni. Lepas tu cek bukaan masa tu dah subuh 4 cm. Sakit dia tu ni saya lah, saya punya sakit lah. Sebab orang cakap sakit tiap-tiap perempuan pun berbeza-beza kan, cara diorang dan cara diorang sakit diorang tu pun berbeza-beza. So sakit saya tu saya rasa macam senggugut. Dia sakit macam sakit senggugut. Lepas tu lagi satu dia sakit macam, dia rasa macam nak buang air besar tapi tak ada apa. Dia macam saya kerap kali pergi toilet
Tapi saya tak ada benda pun nak dibuang. Tapi saya rasa macam nak buang air besar. Sampai pukul 8 pagi tu, saya macam dah tak boleh jalan. Masa tu saya nak melangkah pun saya rasa macam aku dah tak boleh nak angkat kaki. Dia macam kalau nak jalan kan, saya dah kena seret kaki. Bukan menapak lagi dah. Sebab saya rasa saya dah tak mampu nak angkat kaki. Pergi cek bukaan lagi sekali. Masa pukul 8 pagi tu saya dah 8 cm. Cek bukaan tu memang terus dekat labor room. So since saya dah 8 cm masa tu, so tunggu dekat labor room tu je lah. Terus tunggu sampai 10. So saya imagine sebelum ni saya bersalin ni macam, oh nanti aku nak bersalin, orang tolak naik wheelchair lah kan pergi labor room. Tak. Kena berjalan sendiri je. So saya berjalan pergi sendiri je labor room tu. Lepas tu kan sebab saya cek bukaan kat situ terus kan. So dah cek bukaan. Masa saya nak panjat katil tu, air ketuban saya dah pecah. Lepas tu air ketuban saya dah pecah. Cek bukaan pun dah 8 cm. So saya tunggu je kat situ, macam tunggu je apa instruction daripada nurse. Labor room tu dia panas tau. Dia macam, saya tak tahulah saya yang rasa panas ke bilik tu memang diorang tak letak aircon ke memang apa ke, tapi bilik tu memang panas. Memang panas dan saya macam dah berpeluh sangat-sangat. So nurse ajar saya mula nak teran tu, saya teran mengiring. Sebab dia takut saya lenguh cepat, tak pun saya macam hilang tenaga cepat ke. Sebab kalau kita kangkang macam biasa tu, macam nanti kaki kita cepat lenguh. Lagi satu dia tak nak saya cramp awal. So dia ajar saya terang mengiring. Saya terang mengiring, kaki sebelah straight, sebelah lagi yang angkat. Lepas tu teran lah. Teran tu dia cakap kat saya, teran jangan bagi keluar bunyi, dan teran macam buang air besar. Macam mana tak nak bagi ada bunyi tu. Lepas tu nurse time dekat labor room tu macam semua, diorang awal-awal tu macam masa sambut kita masuk ward tu macam baik-baik. Tapi dalam labor room tu diorang semua jadi garang-garang. Tak tahulah, mungkin dia tak nak bagi kita manja sangat kot. Dan masa teran tu kan, halfway saya teran mengiring lagi lah. Dia cakap kat, nurse pesan kat saya, nanti bila dia dah nampak kepala kot, nanti bila dia cakap pusing badan, so saya kena teran cara kangkang biasa tu je lah. Lepas tu masa teran-teran tu, cerita dia memang sakit. Memang sangat sakit pun. Menggigil habis, berpeluh, tak payah cakap lah. Masa tu kan, dia dah halfway teran tu tak keluar kan. Kita rasa macam, oh ya Allah tolong lah, potong je lah, bawa je lah keluar baby ni, as long as sakit tu stop. Saya start masuk labor room tu pukul 8 pagi. Lepas tu tunggu macam tu, saya rasa saya start teran tu dalam 8 lebih, 8.20 macam tu kot. Masa tengah teran tu saya rasa macam dahaganya, ya Allah dahaga sangat-sangat. Lepas tu saya minta kat nurse, nurse boleh tak saya nak air sikit. Lepas tu nurse cakap kalau saya minum air nanti kacau momentum saya, sebab saya dah kembali selesa kan. So baik saya teruskan je perjuangan ini. So dia suruh saya terannya dulu sampai saya bersalin baru dia bagi air. Masa tu saya rasa macam, ya Allah, ni labor room ke seksa kubur. Macam setan tengah offer kita, minum air, join aku bagi minum air. Masa tengah teran tu, dia punya fikiran tu dia macam tak ada ingat benda lain lah. Baby okey, ingat mati, mulut pun dah kumat-kumat baca ayat tu, baca ayat ni apa semua. Dan kan masa tu kan, macam saya fikir macam, ya Allah, kalaulah sakit ditukar dengan dosa aku, tolong lah bagi dosa aku kosong-kosong dah lepas ni. Sebab sakit sangat. Sakit dia memang tak boleh brain. Tapi Alhamdulillah lah, saya tak adalah macam drama-drama sangat ke, terjerit-jerit lebih-lebih ke. Tak adalah macam, tak adalah buat-buat perkara yang memalukan sangat. Alhamdulillah. Bila dah saya teran tu, mungkin nurse dah nampak kepala. So dia panggil gang dia lagi seorang. Dia pun suruh saya tukar position daripada saya tadi mengiring ke saya kangkang biasa. Lepas tu teran, masa dia rasa okey lagi baby nak keluar, rasa macam panas gila kat bawah tu.
rasa panas sangat-sangat. Dia rasa macam kembang nak pecah. Macam tu lah rasa dia. Lepas tu nurse pun cakap kat saya, kalau saya bagi awak teran, nanti kalau koyak rabak saya pun susah nak jahit. Awak punya luka pun entah macam mana entah nanti jadinya. So saya nak cakap kat awak, saya nak gunting sikit bawah tu untuk memudahkan baby keluar. Ni cakap macam tu. Tapi saya masa tu memang dah buatlah apa-apa pun asalkan baby tu keluar je. So gunting. Gunting tu tak rasa apa dah. Gunting tak rasa apa. Dia tarik baby keluar. Lepas tu okey, awak dah tak payah teran dah. So adalah baby. Masa tu rasa dia macam ya Allah, akhirnya Alhamdulillah. Akhirnya Alhamdulillah. Macam tu lah rasa dia. Alhamdulillah saya masuk labor room pukul 8 pagi. Pukul 9.25 saya selamat melahirkan seorang bayi lelaki berat 2.79. Alhamdulillah. Lepas dia baby tu keluar, nurse terus tunjuk dia punya jantina dekat saya. Dia tanya saya, mungkin dia nak make sure saya sedar lagi ke tak masa tu kot. Dia tanya saya, okey, saya tanya awak ni, baby awak ni lelaki ke perempuan? Lepas tu saya tengok, okey, baby saya lelaki. Lepas tu, okey, saya tanya kali kedua, baby awak ni lelaki ke perempuan? Lepas tu saya cakap baby saya lelaki. Okey mak, tahniah. Lepas tu dia pun letak baby atas kita punya dada. Dia orang buka saya punya baju hospital, letak baby atas dada. Masa tu baby nangis lah duduk atas ni. Masa tu dia rasa macam menangis lah. Cerita dia satu terharu sebab so selama ni benda yang baby yang saya kandung 9 bulan tu dia dah real. Dia dah sebelum ni dia macam saya rasa dia tendang je dalam perut. Tapi kali ni baby tu betul-betul dah duduk atas dada saya. So the baby is actually real. Lepas tu bila dah selesai semua tu, dia pun jahit saya balik. Jahit tu lepas jahit tu dia pakaikan kita macam G-string macam tu, macam pad lah, tapi dia macam tali cawat macam tu, tapi dia ada padding. So dia cakap yang ni kena tukar. Bila dah penuh tukar pakai pad biasa lah overnight tu. Lepas tu kena kencing. Dia wajibkan kita kencing. Dia tak bagi kita tahan kencing sebab takut infection. So sampai situ je lah. Lepas tu kita pun baby tu pun nurse bawa pergi mandikan apa semua, cuci apa semua. Lepas tu kita pun dipakaikan benda tu dan dihantar semula ke katil. So rehat lah. Rehat. Lepas tu nurse datang tolak baby. And then masa tu boleh lah kalau nak call husband, call husband nak azan ikomat baby ke apa semua. Habis-habis bersalin tu je, nurse bawa air untuk saya. Dia pun cakap ke saya dia minta maaf sebab dia tak bawa air awal-awal tadi. Dia takut momentum saya lari. And then nanti saya nak kena start balik, nanti dia takut saya cepat penat. So saya cakap tak apalah nurse, saya pun minta maaf juga. Sorry lah kalau ada menyusahkan drama-drama ke. Maaf-maafan lah kami di labor room tersebut. Katil sebelah saya tu, saya dah bersalin, dia tak bersalin lagi. Lepas tu dia siap tanya lagi saya, macam mana buat? Dia macam, saya tak buat apa pun sebenarnya. Dan saya tak minum, tak sempat pun minum minyak selusur yang macam ibu saya pesan tu je. Saya sapu sahaja. Sebab dalam labor room tu, masa check bukaan tu, macam nurse dengan doktor ada 2-3 kali datang saya, awak ada ambil selusur ke? Saya cakap tak ada. Sebab memang betul pun saya tak sempat makan pun minyak selusur tu. Saya cuma sapu saja. Mungkin cepat jugalah kot saya punya bukaan tu terbuka. Apa-apa pun alhamdulillah lah. Saya pun sakit tak lama. Macam kata sebelah-sebelah saya dah siap bersalin. Dia masuk lagi awal daripada saya, tapi saya dah bersalin, dia tak bersalin lagi. So maksudnya macam sakit dia lagi lama. Alhamdulillah lah saya sakit tak lama. So saya kena warded sehari. Sebab doktor dengan nurse nak tengok dulu baby macam mana, buang air kecil, buang air besar okey ke tak. Bila dah bersalin anak seorang ni, daripada saya yang asalnya sebelum bersalin tengok orang, oh dia boleh beranak 8. So maksudnya aku boleh buat juga. Tak ada dah.
tak ada dah Afiqah macam tu lepas tu. Charge bersalin dekat hospital kerajaan RM30 saja. So sebelum discharge tu dia bagi siap-siap dokumen yang kita nak kena bawa pergi JPN untuk daftar surat beranak-anak. Lepas tu kita kena bayar lah. Charge tu RM30 sebelum discharge. Itu saja. Kalau overall tanya saya pengalaman okey ke tak bersalin dekat hospital kerajaan, saya rasa macam okey je. Sakit pun sama je. Macam kalau nak cakap isu nurse-nurse, alah biasalah kita ada dengar lah cerita pasal nurse-nurse sekarang kan. Cubalah fikir positif sikit. Ada sebab kot kenapa diorang nak garang-garang kita. Macam saya, dia marah-marah kat saya tu, saya rasa macam dia nak suruh aku tough. Sebab lepas ni memang lagi mencabar ya, mak-mak sekalian. Lepas tu untuk isu yang macam hospital swasta, laki husband boleh masuk, tapi hospital kerajaan tak boleh masuk. Sekarang kan dah habis lah COVID ni. So husband pun dah boleh masuk. Tapi bagi saya masa tu pun macam tak tahulah, ni bagi saya lah saya rasa husband masuk pun entahlah, saya tak, sebab masa dalam salin tu saya tak tahu apa benda yang boleh menenangkan saya. Saya tak rasa kalau husband saya ada kat sebelah pun saya boleh bertenang kalau dia ada. Bukanlah mungkin dia membantulah sedikit sebanyak, tapi masa tu saya ingat mati je. Masa tu saya memang ingat Tuhan je lah. Ya Allah, minta ampun lah semua dosa-dosa aku. Ya Allah, janganlah bagi sakit terus sangat. Macam tu je. So saya rasa mostly yang tengok video ni mestilah first time mami, ataupun orang yang bakal melahirkan nanti. So apa-apa pun saya doakan korang semua dipermudahkan urusan bersalin. InsyaAllah tak ada apa. Jangan takut. Kita memang dilahirkan untuk melahirkan. So kita kena kuat. So terima kasih sebab sudi tengok video ni dan dengar saya membebel panjang-panjang pasal pengalaman saya bersalin. Semoga bertemu lagi dalam video akan datang. Apa-apa boleh tanya dan komen dekat bawah. Bye. Assalamualaikum.